Okey, kita tengok tingkatan 5, chapter yang ke-6, fungsi trigonometri. Okey, soalan nombor 1. Tentukan kedudukan setiap sudut yang berikut pada sukuan masing-masing. Seterusnya, tunjukkan sudut tersebut pada satah kartes. Okey, soalan A, 800 darjah. So, tentukan sukuan dia. Okey, so kita boleh bahagikan sudut kepada 4 sukuan, kan? Untuk sudut yang nilai dia antara 0 darjah hingga 360 darjah, kita bahagikan kepada 4 sukuan. Kita ada sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, di atas satah kertas kita akan start lukis sudut dari paksi X sebelah kanan. So 0 darjah dekat sini. Lepas tu bergerak melawan arah jam. So sini 90 darjah dan seterusnya 180 darjah. Seterusnya 270 darjah dan seterusnya sampai ke tempat asal 360 darjah. So complete satu pusingan lengkap, kan? Okey, so untuk sukuan pertama, sudut sukuan pertama adalah sudut yang nilai dia antara 0 darjah hingga 90 darjah. Sudut sukuan kedua, nilai dia antara 90 darjah hingga 180 darjah dan seterusnya sudut ketiga, sudut sukuan ketiga dan seterusnya sudut sukuan keempat. Okey. Okey, so untuk 800 darjah, dia lebih daripada 360 darjah, kan? So macam mana nak lukis ataupun nak tentukan sukuan untuk sudut yang lebih daripada 360 darjah? Kita akan tolak 360, keep on tolak, kan? Tolak dia secara berulang hingga jadi suatu sudut yang nilai dia antara 0 hingga 360 darjah. So bila nilai dia antara 0 hingga 360 darjah, barulah kita boleh nampak dia dekat sukuan mana, 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Okey. Okey, so kita tolak lah. So 800 darjah tolak 360 sama dengan 440. Still lebih daripada 360 darjah, kan? So kita tolak lagi. Tolak lagi 360 darjah. So baru dapat kurang daripada 360. So sudut 80 darjah ni ialah sudut yang nilai dia antara 0 darjah hingga 90 darjah, kan? So maksudnya sukuan pertama. So maksudnya 800 darjah ialah sudut sukuan pertama. Okey. Lepas tu macam mana pula kita nak lukis ataupun tunjukkan sudut tu dalam satah kartes? So kita lukislah daripada paksi X sebelah kanan 0 darjah. Okey. So kalau kita tengok pengiraan kita tadi, kita tolak 362 kali, kan? Maksudnya ada 2 pusingan kita kena buat. So pusingan pertama 0 sampai 360. Pusingan pertama daripada 0 darjah sampai sini balik 360 darjah. Lepas tu buat lagi satu pusingan 360 darjah lagi, dah jadi 720 darjah. So untuk seterusnya tambah lagi 80 darjah untuk cukupkan 800. 360 tambah 360 tambah 80 akan jadi 800. Okey. So tarik sikit lagi untuk 80 darjah. So 80 darjah lebih kurang dekat sini, kan? Sebab sini dah sampai 90 darjah. So lebih kurang sampai sini. Sampai situ. Sampai sini. Okey. So daripada sini pusing sekali, pusing 2 kali, lepas tu tarik sikit lagi. So jadilah 800 darjah. Okey. So sukuan pertama. Okey. Okey, untuk B pula. 19/6 pi radian. So yang ni dia guna unit radian pula. Okey. So kalau cikgu tukar pada radian, kan? So ni jadi 0 radian. Yang ni 180 darjah bersamaan dengan pi radian. Okey. Okey, lepas tu 90 darjah dia akan jadi pi per 2 lah. Pi per 2 radian ataupun 0 pi per 2 radian ataupun 0.5 pi radian. Okey. 270 akan jadi 3/2 pi radian ataupun 1.5 pi radian. 360 darjah 2 pi radian. Okey.
So 180 pi radian. So tengah-tengah ni setengah lah, 0.5 setengah kan maksudnya kan. Dekat sini, kalau sini pi radian, kalau sini 2 pi radian. So antara pi dengan 2 pi 1.5, 1 setengah. 1 setengah pi radian. Okay, macam tu. Okay, so 19/6 pi radian. 19/6 ni bersamaan dengan berapa? 3.167 kan. Okey, kalau kita lukis daripada sini sampai sini baru 2 pi radian, dia 3.16. So kalau 3.16, berapa balance dia selepas 2 pi ni? Kita tolaklah dengan 2. So 19/6 tolak 2. So ada balance lagi 1.16 pi radian. Okey. So sini 0.5, sini 1 pi, sini 1.5 pi. 1.16 pi, 1.17 pi antara 1 pi dengan 1.5. So lebih kurang dekat sini, dekat sukuan ke 3. So kalau cikgu lukis sampai sini lebih kurang. Okey. Macam tu. Okey, so inilah 19/6 pi radian. Okey. Daripada sini pusing sampai sini. So dia dekat sukuan yang 19/6 pi radian ialah sukuan ke 3. Okey. Okey, so next, soalan nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC bersudut tegak DB. Diberi AB sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 6 cm. Tentukan nilai bagi cosecant theta, secant theta dengan cotangent theta. Okay. So untuk nisbah trigonometri kan, kita tahu yang basic ialah sin, cos, tangent. So ada tambahan, ada 3 lagi tambahan untuk nisbah trigonometri, iaitu cosecant, fungsi cosecant, secant dengan cotangent. So apa tu cosecant, secant dengan cotangent ni? Cosecant ialah salingan kepada sin. Maksudnya cosecant theta sama dengan 1 per sin theta. Dan sebaliknya, kalau cikgu boleh juga kata sin theta sama juga dengan 1 per cosecant theta. So diorang adalah salingan antara satu sama lain. Sama juga macam cos dengan secant. Cos dengan secant ialah salingan antara satu sama lain. Maksudnya cos theta sama dengan 1 per secant theta, secant theta sama dengan 1 per cos theta. Tangent dengan cotangent. So cotangent theta sama dengan 1 per tangent theta, dan sebaliknya tangent theta bersama dengan 1 per cotangent theta. Okay. So kalau sin soh kan, cos kah, tangent tua. Sin soh maksudnya O per H. So kalau cosecant dia punya salingan dia terbalik, H per O, H per O. Kalau cos A per H, secant H per A. Tangent O per A, cotangent A per O. Okey. Okey, so berdasarkan segitiga ni, theta kita dekat sini maksudnya 8 cm ialah dia punya adjacent side. 6 cm ialah dia punya opposite side. Dan AC ni ialah hypotenuse sebab bertentangan dengan sudut tegak. So AC nak cari dia, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. So guna teorem Pythagoras nak cari AC. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 punca kuasa 2 answer. So awak akan dapat dekat sini 10. So 10 cm. So dah ada kita punya adjacent, opposite dengan hypotenuse. Ni 8 bolehlah kita cari satu persatu fungsi ni. Cosecant dulu. Cosecant theta bersamaan dengan, cosecant ialah salingan bagi sin kan. Kalau sin soh maksudnya O. So cosecant dia H per O. So H per O.
So hypotenuse ialah 10. Opposite kepada theta 6. 10/6. So 1.667. Okay. Lepas tu B, secant theta. Secant ialah salingan kepada cos. So kalau cos kah kan, maksudnya so secant ialah H/A. So hypotenuse ialah 10. Adjacent ialah 8. (1.25). Okay, C, cotangent theta. Cotangent ialah salingan kepada tangent. Kalau tangent kita guna TOA kan, formula dia, maksudnya OA. So cotangent AO, A/O. Okay, so A/O. Adjacent 8. Opposite 6. 8/6. Macam tu. Okay, untuk fungsi cosecant, secant dengan cotangent. Okay, next, nombor 3. Diberi alpha sama dengan 56 darjah dengan menggunakan kalkulator cari nilai bagi cosecant alpha, secant alpha, cotangent alpha. Okay, so dekat kalkulator kita tak ada button cosecant, secant dengan cotangent kan, tak ada. Kita hanya ada sin, cos dengan tangent. So kita kena gunakan button ni lah untuk cari cosecant, secant dengan cotangent. Untuk cosecant dia adalah salingan bagi sin kan, so dia adalah 1/sin alpha. So 1/sin alpha ialah 56. Sekejap tukar setting 3. Okay, 56 sama dengan 1.206. So cosecant alpha iaitu cosecant 56 sama dengan 1.206. Okay, secant 56. Secant ialah salingan kepada cos. Maksudnya secant 56 sama dengan 1/cos 56. 1/cos 56. Ni maksud dia. Okay, sama dengan 1.788. So macam tu jawapan dia. Okay. C, cotangent 56 sama dengan, cotangent ialah salingan kepada tangent. So 1/tangent 56. (0.67). Cikgu bundakan kat sini 675. So 0.675. Okay, macam tu. Okay, nombor 5. Diberi cos 63 darjah sama dengan K dengan keadaan K lebih besar daripada 0. Maksudnya K positif lah. Cari nilai bagi setiap yang berikut dalam sebutan K. K, A. Cari sin 63 darjah dalam sebutan K. Dia bagi cos 63, kita nak sin 63. So apabila kita diberi nilai suatu fungsi trigonometri untuk suatu sudut, kita boleh cari fungsi trigonometri yang lain untuk sudut yang sama menggunakan maklumat fungsi trigonometri yang diberi tu. Okay, ni dia bagi cos kan, so kita boleh cari dia punya sin, dia punya tangent, dia punya cosecant, secant, cotangent menggunakan persamaan ni. Okay, dengan cara lukiskan dia punya segitiga bersudut tegak. Okay,
So kita lukis segitiga bersudut tegak untuk sudut 63. Okey, sebabnya kita nak kenal pasti opposite dia apa, adjacent dia apa, hypotenuse dia apa. Okay. So bila kita nak kenal pasti opposite, adjacent dengan hypotenuse dia, kita kenalah tulis dia punya nilai cos ni dalam bentuk nisbah. So K ni maksudnya K per 1. Okay. So cos 63 sama dengan K per 1. So cos ialah kah kan, dia punya formula dia. Maksudnya adjacent per hypotenuse. So sini adjacent, sini hypotenuse. Okay, so 63. So yang ni ialah adjacent side, yang ni ialah opposite side, yang ni ialah hypotenuse side. So adjacent ialah K. So labelkan sini K. Hypotenuse ialah 1. Hypotenuse sini kan. So sini 1. Untuk opposite, kat sini dia tak ada bagi maklumat untuk opposite kan. So kita boleh cari menggunakan teorem Pythagoras sebab kita dah ada sisi yang ni dengan sisi yang ni. So 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2 punca kuasa 2 answer. So kita dapat 1 tolak K kuasa 2 punca kuasa 2 answer. Macam tu je. So kita dah ada dah ketiga-tiga sisi, hypotenuse, opposite dengan adjacent. So bolehlah cari sin 63 menggunakan nilai sisi dekat sini. Okay, sin 63 darjah sama dengan sin kita gunakan formula SOH kan, opposite per hypotenuse. So opposite kepada 63 darjah, opposite dia yang ini. So yang ini punca kuasa 2 1 tolak K kuasa 2 per dengan hypotenuse dia 1. So maksudnya 1 tolak K kuasa 2 punca kuasa 2 je lah. Punca kuasa 2 1 tolak K kuasa 2. Macam tu untuk soalan A. Okay, untuk soalan B. Okay, B dia suruh kita cari sin 27. Tapi ni sudut 27. Yang ni dia bagi 63. So macam mana kita nak cari sin sudut 27 menggunakan cos sudut 63? So apa kaitan antara sudut 63 dengan 27 darjah? So kalau awak tengok 63 dengan 27 darjah ni, kalau kita jumlahkan, dia akan jadi 90 darjah kan. Maksudnya 63, maksudnya sudut 63 darjah dan 27 darjah ialah sudut pelengkap antara satu sama lain. Okay, sudut pelengkap ni ialah sudut yang bila kita jumlahkan dia kan, dua sudut tu bila kita jumlahkan dia menghasilkan 90 darjah. So kat sini kita akan gunakan hukum sudut pelengkap lah, ataupun formula sudut pelengkap. Kita boleh gunakan formula sudut pelengkap. So berdasarkan sudut pelengkap, formula sudut pelengkap, kalau awak ada sin theta, okay, dia akan bersamaan dengan cos sudut pelengkap kepada theta. So sudut pelengkap kepada theta ialah 90 tolak theta. Theta dengan 90 tolak theta adalah sudut pelengkap antara satu sama lain. Sebab bila kita jumlahkan 90 tolak theta dengan theta, dia akan jadi 90. Okay. Okay, sin pasangan dia cos, cosecant, pasangan dia secant. Secant 90 tolak theta. Okay, formula ni dia apply juga sebaliknya. Maksudnya kalau cos theta bersamaan dengan sin 90 tolak theta, secant theta bersamaan dengan cosecant 90 tolak theta. Okay. Tangent dengan cotangent. So tangent theta sama dengan cotangent 90 tolak theta. Macam tu. Okay, so yang ni dia tanya untuk sin 27. Kita nak gunakan sudut 63 darjah. So kita akan gunakan cos. Okay,
cos 63 darjah. Okay. So cos 63 darjah K kan. So K lah jawapan dia. Okay. K jawapan dia untuk B. Okay, lepas tu C. Cosecant 27 darjah. So kita nak cari cosecant untuk sudut 27 darjah menggunakan sudut pelengkap kepada 27 darjah, iaitu sudut 63 darjah. So cosecant pasangan pelengkap dia ialah secant kan. So kita gunakan secant. Secant 63 darjah. Okay. So secant ialah salingan kepada cos kan. Kalau cos dia ialah kita gunakan kah, iaitu adjacent per hypotenuse. So kalau salingan dia secant, kita gunakan hypotenuse per adjacent. So hypotenuse per adjacent, hypotenuse kepada 63 per dengan adjacent kepada 63. So mana dapat hypotenuse dengan adjacent kepada 63 ni daripada segitiga untuk sudut 63 darjah yang kita lukis tadi. Okay, hypotenuse dengan adjacent dia. So hypotenuse dia 1, adjacent dia K. So 1 per K. Okay, macam tu. Okay, next nombor 6. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap nisbah trigonometri yang berikut betul kepada 4 angka bererti. Okay. So yang ni kita akan apply rumus ataupun formula sudut negatif. Hukum sudut negatif. Okay, bila kita ada sin suatu sudut yang negatif ataupun tangent suatu sudut yang negatif, kita boleh bawa dia negatif tu ke depan. Dia jadi negatif sin theta. Untuk tangent pula dia jadi negatif tangent theta. Tapi untuk cos suatu sudut negatif, dia akan bersamaan dengan cos sudut tu. So tak perlu bawa negatif tu ke depan cos, just abaikan je. Dia akan bersamaan dengan cos theta. Okay. So kita ada sin negatif 215 darjah 12 minit. Ini darjah, ni minit. Okay, so negatif cikgu bawa ke depan, dia jadi negatif sin 215 darjah 12 minit. So masukkan je lah dalam kalkulator. Negatif sin 215. Okay, macam mana nak masukkan darjah dengan minit ni? Kita akan gunakan button ni. Ni button ni. Okay, so tekan kali pertama, maksudnya darjah. Okay, lepas tu 12. Okay, minit, tekan butang button yang sama. Dia akan keluar bentuk yang sama kan, tapi yang kedua ni ialah minit. Yang pertama untuk darjah, yang kedua untuk minit. Macam tu. So sama dengan 0.5764. 0.5764. Okay. Okay, B. Second negatif 4.14 radian. Okay. Negatif second ni apa? Second ni bersamaan ialah salingan untuk cos kan. So 1 per cos sudut negatif 4.14 radian. So untuk cos sudut negatif, kita boleh abaikan je negatif tu. So dia jadi 1 per cos sudut 4.14 radian. Okay. So boleh masuk dalam kalkulator. Okay, kalau kita tengok kat sini, sudut yang digunakan sini adalah sudut dalam unit radian. So kita kena tukar kita punya mod kalkulator. Okay.
So D ni maksudnya degree ataupun darjah. Kita nak radian kan, so kita tekan shift mod, ni degree, ni radian. So tekan 4, so dia tukar R, maksudnya radian. Okay, so kita buat 1 per cos 4.14 radian. Okay, dia akan capture sudut kat sini sebagai radian lah, sebab kita dah tukar mod dia. So dapat negatif 1.846. Macam tu. Lepas tu kita tukar balik, sebab nanti soalan lain darjah pula. Degree 3. Tukar D balik. Okay, macam tu. Okay, next, nombor 7. Dengan menggunakan bulatan unit di sebelah, nyatakan nilai bagi setiap yang berikut. A, cos 135 darjah. Okay, so untuk sudut yang dilukis dalam bulatan unit, kita boleh gunakan formula ni untuk cari dia punya nilai nisbah trigonometri ataupun nilai fungsi trigonometri tu. Okay, dekat sini bulatan unit kat sini maksudnya bulatan dengan jejari 1 unit. Okay, so untuk bulatan dengan jejari 1 unit, sebab yang ni untuk bulatan R unit kan, so cikgu tulis formula untuk bulatan dengan jejari 1 unit. Okay, so kalau kita nak cari sin theta, untuk di mana theta ni adalah sudut yang dilukis dalam bulatan unit tu, bulatan 1 unit, iaitu bulatan dengan jejari 1 unit tu, kita boleh ambil dia punya koordinat y. Macam tu je. Okay, dengan syarat bulatan tu ialah bulatan 1 unit. Maksudnya jejari dia 1 unit. Lepas tu theta tu, sudut tu dilukis dari paksi X sebelah kanan melawan arah jam. Okay, tu syarat dia, baru boleh guna formula ni, formula bulatan unit, bulatan 1 unit. Okay, so cos theta pula kita ambil koordinat X. Kita ambil koordinat dekat point di hujung jejari tu, jejari bulatan tu yang panjang dia 1 unit tu. Lepas tu tangent theta sama dengan koordinat y per koordinat x, sebab tangent theta kan bersamaan dengan sin per cos, so koordinat y per koordinat x. Macam tu formula dia. Okay, so kita start 7A, cos 135. So nak menggunakan bulatan unit ni kan, so kita locate dulu dekat mana sudut 135 ni. Kita mesti lukis dia daripada paksi X sebelah kanan kan. So ni 45, sebelah sini pun 45 juga, sini pun 45, sini pun 45 kan. Okay, so kalau sini 45, nak cari sudut kat sini sampai sini, kita boleh buat 180 tolak 45. So dapat tak 180 tolak 45, dapat tak 135? Dapat 135 kan. Maksudnya daripada sini ke sini ialah 135, dia berhenti dekat jejari ni. So kita ambil point yang ni, kita ambil koordinat ni. Okay, so kita nak dia punya cos. Kalau nak cari cos dia, kita gunakan koordinat X. So kita ambil koordinat X dia. Okay, so cos 135 bersamaan dengan negatif 1 per punca kuasa 2. Punca kuasa 2, 2. Okay, macam tu. Okay, B, cosecant negatif pi per 4 radian. Okay, memandangkan dia tulis 45 darjah kat sini, dia guna unit darjah, cikgu nak guna unit darjah jugalah. So kita tukarkan unit radian ni kepada unit darjah.
So pi ni kalau tukar pada unit darjah dia ialah 180 kan. So 180 per 4. Nak tukar pada unit darjah. Per 4. So 45 darjah. So dia sebenarnya bersamaan dengan cosecant negatif 45 darjah. Okey, macam tu. Okey, cosecant ialah salingan kepada sin. So 1 per sin negatif 45 darjah. Okey, so sin sudut negatif. Negatif boleh bawa ke depan sin. So jadi 1 per negatif sin 45 darjah. Okey, so sama dengan 1 per negatif sin 45 darjah. Kita nak cari nilai dia, kita gunakan sudut dalam bulatan unit. So cari sudut 45 darjah daripada paksi X sebelah kanan ni. So sampai sini lah kan, sampai jejari ni. So point di hujung jejari tu ialah ini kan. So koordinat dia yang ini. Kita nak cari untuk sin. So untuk sin kita gunakan koordinat Y kan. Sin koordinat Y. So koordinat Y ialah yang ini. So 1 per punca kuasa 22. 1 per punca kuasa 22. Okey. Okey, so negatif boleh bawa ke depan. 1 bahagi 1 per punca kuasa 22 sama juga dengan 1 darab punca kuasa 22 per 1. Punca kuasa 22 lah jawapan dia. So negatif punca kuasa 22 punca kuasa 2 2. Okey. Macam tu. Okey, next soalan nombor 9. Diberi cos A sama dengan 2 per 5 dan A ialah sudut antara 270 darjah hingga 360 darjah. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okay, tangent A. Okay, macam yang cikgu cakap tadi, kalau kita ada maklumat berkenaan dengan suatu fungsi trigonometri untuk suatu sudut, kita boleh cari fungsi-fungsi trigonometri yang lain untuk sudut yang sama menggunakan nilai fungsi trigonometri yang telah diberi. Macam ni dia bagi cos kan, so kita boleh cari sin dia, tangent dia. Okay, so dengan cara melukis dia punya segitiga bersudut tegak, sebab kita nak kenal pasti siapa dia punya opposite, adjacent dengan hypotenuse. So kita lukis untuk sudut A. Okay. So cos ialah kah kan. Cos kita gunakan formula kah. Okay, maksudnya A per H. Maksudnya yang ni ialah A, yang ni ialah H. Okay, so A kita kat sini, adjacent kepada dia ialah 2. So 2 kat sini. Hypotenuse ialah 5. So hypotenuse ni 5. So menggunakan 5 dan 2 kita boleh cari opposite dia. Guna teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 punca kuasa 2 answer. So punca kuasa 2 21. Okay. So kita dah ada hypotenuse, adjacent dengan opposite. Sekarang ni kita nak cari fungsi tangent untuk sudut A. Fungsi tangent untuk sudut A. Okey. Dia cakap A ialah sudut antara 270 darjah hingga 360 darjah kan. So A ialah sudut sukuan keempat. Sukuan keempat. Okey. Untuk sukuan keempat, untuk sukuan kedua, untuk sudut sukuan kedua, ketiga dan keempat, bila awak nak cari nisbah trigonometri dia,
Sebelum awak tentukan nilai dia, awak kena tentukan dia punya simbol dulu, sama ada dia punya tanda positif negatif dulu. Sama ada dia positif ataupun negatif. Okey, tangen sukuan keempat adalah negatif. Yang ni cikgu dah bagi dia punya formula kat sini. Untuk sukuan pertama, semua sin, cos, tangen akan positif. Untuk sukuan kedua, sin sahaja positif. Sukuan ketiga, tangen sahaja positif. Sukuan keempat, cos sahaja yang positif. So ni sukuan keempat kan. So cos sahaja yang akan positif dekat sini. So tangen akan negatif. So negatif. Okay. Lepas saya tentukan dia punya tanda, dia punya simbol, baru kita boleh tentukan dia punya nilai menggunakan nilai nisbah sisi-sisi ni. Okay. Tangen ialah TOA. So maksudnya O per A. Okay. O per A. So negatif. Opposite kepada sudut A, opposite dia yang ini. Adjacent kepada A, 2. So negatif punca kuasa 221 per 2. Macam tu. Okay, lepas tu B, sin. Sin A. So A ialah sudut sukuan keempat. So kita kena tentukan dulu dia punya simbol sebelum tentukan dia punya nilai nisbah trigonometri tu. So simbol dia ialah, okay, untuk sukuan keempat, cos sahaja kan yang akan positif. Maksudnya sin akan negatif. So negatif juga. Lepas tu nak tentukan nilai, kita guna formula dia. Sin kita gunakan SOH kan. Opposite per hypotenuse. Okay. So negatif opposite kepada sudut A ialah punca kuasa 221. Hypotenuse dia ialah 5. So macam tu jawapan dia. Okay, seterusnya C, second A. Okay, A ialah sudut sukuan keempat. So kena tentukan dia punya tanda dulu sebelum tentukan dia punya nilai. So second untuk sukuan keempat, positif ke negatif? Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia hanya tulis sin, cos dan tangen kan. Macam mana pula dengan second, cosecond dengan cotangent? So untuk second, cosecond dengan cotangent, dia akan ikut salingan masing-masing. Maksudnya kalau dekat kuadran kedua, sin positif, maksudnya dia punya salingan pun akan positif. Maksudnya cosecond lah akan positif dekat sini. So sin dan cosecond akan positif dekat kuadran kedua. Tangen dan cotangent akan positif dekat kuadran ketiga. Cos dan second akan positif dekat kuadran keempat. Dekat kuadran pertama, semua ke-6 nisbah trigonometri tu akan positif. Okay. So second ialah salingan kepada cos. Cos untuk kuadran keempat positif. So second pun akan positif. Okay, so tu tanda dia, simbol dia. Next dia punya nilai pula. Okay, second ialah salingan kepada cos. Kalau cos kita guna K. So kalau second kita guna H. Kita terbalikkan AH ni jadi HA. Cikgu guna A kecil sebab sudut kita A nanti confuse. So H per A. Okay, so positif tak apalah. Hypotenuse 5. Adjacent dia 2. Okay, so macam tu jawapan dia, 5 per 2. Okay.